Selamat petang, salam sejahtera. Ini isu yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu isu tentang perjanjian MOU antara Anwar Ibrahim dengan parti-parti komponen yang membentuk kerajaan perpaduan pada hari ini. Sebelum saya bacakan apa yang telah dipersetujui tersebut, mohon kiranya Anda bantu dulu saya untuk menekan butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini daripada channel saya ini. Baiklah, saudara-saudara sekalian, saya bacakan kepada Anda isu utama atau isi utama perjanjian MOU antara Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Ketua ataupun Perdana Menteri Malaysia dengan parti-parti komponen yang lain yang pastinya membuat Muhyiddin dan Hadi tak lagi nyenyak tidur dan akan terkedu beribu-ribu kali dan tidak ada harapan lagi untuk menumbangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 19 Disember ini, yaitu hari Isnin ini, dalam usul undi percaya. Saya langkaukan saja untuk Anda semua kerana yang lainnya itu terlalu panjang untuk kita bacakan. Saya terus masuk saja ke isu ataupun isi keempat dalam perjanjian persefahaman MOU antara Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan komponen parti-parti yang lain. Di perkara yang keempat dalam perjanjian tersebut menulis usul percaya dan rang undang-undang perbekalan. Di bahagian E menulis setiap parti dan pihak-pihak hendaklah mengundi untuk menyokong Perdana Menteri dalam usul-usul berkait dengan usul percaya, perbekalan dan atau apa-apa usul berbentuk prosedur yang mempunyai kesan kepada keabsahan kerajaan persekutuan mengikut perlembagaan persekutuan. Setiap parti-parti dan pihak-pihak hendaklah bertanggungjawab untuk menguruskan secara dalaman di dalam parti-parti mereka bagi memastikan sokongan Parlimen untuk mengekalkan kerajaan perpaduan Malaysia dalam sebarang undian yang membawa kesan kepada keabsahan kerajaan perpaduan Malaysia mengikut perlembagaan persekutuan. Perkara 4.E ini, 4E ini saudara-saudara, turut memberikan kekuatan yang luar biasa kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan saya optimis pada 19 Disember ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mendapat undi percaya lebih daripada 2/3 di Dewan Rakyat nanti. Kita boleh lihat kebijaksanaan dan kehebatan, kemantapan Datuk Seri Anwar Ibrahim bukan saja memacu kepada kemajuan Malaysia, tetapi juga bagaimana beliau menghormati pemimpin-pemimpin dalam parti politik yang lain. Selain daripada itu, kita juga dapat melihat betapa mantapnya Anwar Ibrahim menggembleng ataupun menyatu padukan semua parti-parti politik yang pelbagai ini dengan ideologi yang berbeza, dengan cara yang berbeza, perjuangan yang berbeza, matlamat yang berbeza, tetapi Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat mengikat semua termasuk Pakatan Harapan dalam satu ikatan yang kukuh. Bak kata cerita dulu-dulu, kalau satu sebatang lidi dipatahkan, ia mudah dipatahkan, tetapi apabila lidi diikat seberkas dan dipatahkan, macam mana kuat pun Anda tak mungkin dapat mematahkan lidi tersebut. Begitulah yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita ucapkan syabas kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim atas kebijaksanaan ini. Baik saudara, kita bacakan pula di bahagian 4B. Setiap parti-parti dan pihak-pihak hendaklah memastikan bahawa setiap ahli parlimen mereka mengundi menurut klausa 4 dalam kurungan E di atas. Kegagalan, keengganan atau kecuaian dari berbuat demikian hendaklah diambil kira sebagai pelanggaran tanggungjawab ke atas parlimen secara individu kepada parti itu yang dianggap sebagai peletakan jawatan atau pemberhentian daripada menjadi ahli parlimen, dan bahawa kerusi beliau dikosongkan dengan kerangka maksud artikel 49E dalam kurungan 1 Perlembagaan Persekutuan. Parti ahli parlimen tersebut hendaklah mengeluarkan notis kepada yang dipertua Dewan Rakyat atau pengosongan tersebut menurut artikel 49E dalam kurungan 1 Perlembagaan Persekutuan untuk memberi notis kepada Suruhanjaya
pilihan raya untuk mengadakan pilihan raya kecil. Yang ini 4,B, saya betul-betul kagumlah betapa beraninya Datuk Seri Anwar Ibrahim. Memang tak pernah saya sangka inilah yang dimasukkan dalam perjanjian, dalam MOU ini. Memang cukup keras, cukup tegas, tetapi inilah yang kita mahu. Alang-alang menyeluk Pekasam biar sampai ke Pengkalengan. Alang-alang buat MOU, biar MOU yang jelas. Tiada lagi ke kiri ke kanan dengan isu tersirat. Tiada lagi ke kiri ke kanan dengan isu yang tak boleh difahami. Tiada lagi ke kiri ke kanan yang boleh dipertikaikan di mahkamah. Kalau nak saya baca balik. Kalau nak saya baca semula isi perjanjian di 4,B tersebut. Setiap parti-parti dan pihak-pihak hendaklah memastikan bahawa setiap ahli parlimen mereka mengundi menurut klausa 4E di atas. Klausa 4E ialah semua ahli parlimen wajib menyokong. Hendaklah menyokong Perdana Menteri dalam usul-usul berkaitan yang boleh menyebabkan keabsahan. Kalau tidak undi apa jadi? Ini dia jadi dia, saudara-saudara. Keengganan atau kegagalan atau kecuaian dari berbuat demikian hendaklah diambil kira sebagai pelanggaran tanggungjawab ahli parlimen secara individu kepada parti itu, yang dianggap sebagai peletakan jawatan atau pemberhentian daripada menjadi ahli parlimen, dan bahawa kerusi beliau dikosongkan dalam kerangka maksud artikel 49E dalam kurungan 1 Perlembagaan Persekutuan. Parti ahli parlimen tersebut hendaklah mengeluarkan notis kepada Yang di-Pertua Dewan Rakyat atas pengosongan tersebut menurut artikel 49 dalam kurungan 1 Perlembagaan Persekutuan untuk memberi notis kepada Suruhanjaya Pilihan Raya untuk mengadakan pilihan raya kecil. Mudah difahami saudara-saudara, meskipun saya tidak ada belajar undang-undang langsung, tapi baca saja sudah difahami. Budak tadika pun faham. Tidak undi maksudnya langgar peraturan. Langgar peraturan maksudnya dipecat daripada parti mereka. Bila dipecat akan ada pilihan raya kecil. Ini baru bagus. Ini baru mantap, bosku. Kerajaan Perpaduan Malaysia dalam perjanjian persefahaman kerjasama ini adalah berasaskan parti politik. Ini adalah pengzahiran kepada langkah-langkah menguatkuasakan undang-undang anti lompat parti melalui akta-akta secara kumulatif, iaitu Akta Perlembagaan Pindaan Nombor 3 2022 yang diluluskan, diwartakan dan dikuatkuasakan, yang meminda perkara 10 Perlembagaan Persekutuan untuk menyekat kebebasan berhimpun ahli Dewan Rakyat. Perkara 49E Perlembagaan Persekutuan yang baharu berkenan larangan lompat parti. Dan perkara 160 Perlembagaan Persekutuan yang mengiktiraf parti politik sebagai teras dalam sistem demokrasi berparlimen Malaysia. Perkara 43 dalam kurungan 2 kurungan E berkenaan dengan pelantikan Perdana Menteri. Perkara 43 dalam kurungan 2 kurungan B berkenaan dengan pelantikan ahli jemaah menteri, dan perkara 43E berkenaan dengan pelantikan timbalan menteri perlu dibaca sejajar dan konsisten kepada Akta Perlembagaan Pindaan Nombor 3 2022. Di 4D, saudara-saudara, parti-parti dan pihak-pihak kepada perjanjian persamaan kerjasama ini adalah asas kepada penubuhan Kerajaan Perpaduan Malaysia ini. Parti-parti dan pihak-pihak kepada perjanjian persefahaman kerjasama ini mempunyai prerogatif tunggal dalam memastikan ahli Dewan Rakyat masing-masing mengundi segala usul, terutamanya berkenan kepercayaan dan bekalan Kerajaan Perpaduan Malaysia ini berdasarkan arahan parti masing-masing. Saudara-saudara, kita ucapkan tahniah dan syabas kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim atas kebijaksanaan beliau membentuk kerajaan yang stabil untuk negara kita sekurang-kurangnya 5 tahun lagi. Kita jumpa lagi. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Bye-bye.